Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, terima kasih kerana bersama dengan saya Cikgu Sulaiman dalam ruangan Sembang Sejarah. Okey, baik, pada kali ini saya akan kupaskan bersama dengan anda iaitu bab 1 tingkatan 4 KSSM iaitu warisan negara bangsa. Baik, dalam bab ini saya akan kupaskan dua topik iaitu 1.1 latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan barat dan yang kedua adalah 1.2 ciri-ciri negara bangsa kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Baik, sebelum kita teruskan dengan kupasan latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan barat, anda semua perlu tahu bahawa telah wujud negara bangsa yang hebat di alam Melayu. Kalau kita tengok pada awal abad yang pertama, munculnya sebuah kerajaan yang hebat iaitu kerajaan Funan. Manakala pada abad yang kedua, lahirnya sebuah kerajaan Champa. Dan seterusnya pada abad yang ketujuh, lahirlah sebuah kerajaan yang hebat, Sriwijaya. Okey, kemudian sehinggalah abad ke-15, maka lahirlah sebuah kerajaan Melayu Melaka. Kemudian diteruskan kerajaan Johor Riau pada abad ke-16. Baiklah, dalam latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan barat, kita juga perlu tengok ciri-ciri negara bangsa alam Melayu. Di mana ciri-ciri negara bangsa alam Melayu ada 4. Kita perlu tahu yang pertamanya adalah raja, yang kedua iaitu undang-undang, yang ketiga iaitu wilayah pengaruh dan yang terakhir iaitu rakyat. Baiklah, ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu yang pertama iaitu raja. Okey, raja merupakan individu yang menjadi tonggak utama dalam sesebuah kerajaan. Kedudukan raja juga diperkukuhkan dengan wujudnya sistem pentadbiran yang dibantu oleh para pembesar. Kalau kita tengok, rakyat juga perlu menumpukan sepenuh taat setia kepada raja. Bahkan raja mereka bukan hanya sekadar pemimpin yang agung, pemimpin nombor 1. Malah mereka juga menganggap raja mereka merupakan individu yang suci. Malah ianya dikaitkan dengan Dewa Shiva. Ini pernah berlaku dalam kerajaan Melayu Champa. Baik, kemudian ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu yang kedua iaitu undang-undang. Baik, undang-undang ditubuhkan bertujuan untuk menjamin keamanan, kesejahteraan negara. Okey, undang-undang yang diamalkan ini berkuat kuasa di seluruh wilayah pengaruh. Kalau kita tengok, undang-undang juga bertujuan dijadikan sebagai panduan dalam urusan pentadbiran negara. Contohnya kalau kita tengok dalam kerajaan Majapahit, mereka telah mengamalkan satu sistem undang-undang yang dikenali Kutara Manawa. Baik, ciri-ciri yang ketiga negara bangsa alam Melayu iaitu wilayah pengaruh. Okey, wilayah pengaruh merujuk kepada kawasan rakyatnya menerima dan memperakui pemerintahan seseorang raja tersebut. Kalau kita tengok dalam kerajaan Funan, sebab kerajaan Funan merupakan satu kuasa yang hebat, mempunyai wilayah pengaruh yang sangat luas. Kalau kita tengok contohnya bermula daripada Sungai Mekong hingga ke Teluk Chamran sampai ke selatan Myanmar dan akhirnya sampailah ke Segenting Kera. Baik, ciri-ciri kerajaan alam Melayu yang terakhir iaitu yang keempat iaitu rakyat. Rakyat merujuk kepada penduduk yang mendiami wilayah pengaruh yang setia dan tidak menderhaka kepada raja. Di mana dalam kerajaan Sriwijaya, rakyatnya membuktikan kesetiaan mereka kepada raja mereka melalui upacara persetiaan dan juga upacara meminum air sumpah. Baiklah, seterusnya saya akan kupaskan subtopik yang kedua iaitu 1.2 ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Baiklah,
Ciri-ciri kerajaan Melayu Melaka ni sedikit berbeza dengan ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu, kerana ciri-ciri kerajaan alam Melayu ada 4. Manakala bagi ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka ada 6. Baiklah, bagi ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka, yang pertama iaitu kerajaan. Yang kedua adalah rakyat. Yang ketiga adalah kedaulatan. Yang keempat wilayah pengaruh. Yang kelima iaitu undang-undang. Manakala yang terakhir nombor 6 iaitu lambang-lambang kebesaran. Baik, ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka yang pertama iaitu kerajaan. Okey, kerajaan munculnya disebabkan adanya raja. Raja merupakan individu yang berada dalam hierarki yang tertinggi dalam masyarakat. Raja juga dibantu oleh para pembesar. Di Melaka, kedudukan raja diperkukuhkan lagi dengan adanya sistem pentadbiran pembesar 4 lipatan. Sistem pentadbiran 4 lipatan ini menjadi tonggak pentadbiran kerajaan Melaka, di mana pentadbirannya sangat sistematik dan sangat lancar, menjadikan Melaka sebuah empire yang terkenal. Walau bagaimanapun, selepas kedatangan Islam ke Melaka, penggunaan gelaran kepada raja ditukarkan menjadi sultan. Baik, ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka yang kedua iaitu rakyat. Okey, rakyat menumpahkan taat setia kepada Sultan Melaka dengan cara bagaimana? Rakyat wajib mengikut segala peraturan yang telah dikuasakan oleh Sultan. Okey, di Melaka secara umumnya, rakyat yang diperintah terbahagi kepada 2 golongan, iaitu golongan hamba dan juga golongan merdeka. Manakala kaum yang ada di Melaka waktu tersebut dipecahkan kepada 2, iaitu orang Melayu dan juga orang Laut. Kesejahteraan dan keamanan malah keselamatan rakyat dilindungi ataupun dijamin oleh Sultan, manakala rakyat mengakui kekuasaan pemerintah ataupun pentadbiran Sultan tersebut. Baik, bagi ciri-ciri yang ketiga negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka iaitu kedaulatan. Okey, kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi bagi seseorang sultan, di mana kedaulatan ini menjadi hak mutlak bagi sultan untuk mengawal rakyat dan juga wilayah pengaruhnya. Waktu zaman tersebut, Melaka memang diiktiraf sebagai sebuah negara yang berdaulat, malah tidak ada campur tangan kuasa asing. Malah ini dibuktikan apabila kerajaan dinasti Ming mengiktiraf kedaulatan negara Melaka waktu tersebut, di mana dinasti Ming menghantar Laksmana Cheng Ho ke Melaka bagi urusan diplomatik, iaitu bagi mengeratkan hubungan antara kerajaan Melayu Melaka dengan kerajaan yang ada di negara China, iaitu dinasti Ming. Baik, ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka yang keempat iaitu wilayah pengaruh. Wilayah pengaruh merujuk kepada kawasan pemerintahan raja yang diterima dan diakui oleh rakyat. Kalau kita tengok wilayah pengaruh zaman Kesultanan Melayu Melaka sangat luas. Ia meliputi hampir keseluruhan semenanjung Tanah Melayu sehinggalah ke kawasan pantai timur Sumatera. Baik, bagaimana wilayah pengaruh ini diperolehi oleh Kerajaan Melayu Melaka? Ianya terbahagi kepada 3. Yang pertama melalui penaklukan, yang kedua iaitu naungan dan juga yang ketiga melalui perkahwinan. Walau bagaimanapun, kawasan taklukan ataupun wilayah pengaruh yang luas menggambarkan kewibawaan pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka pada waktu tersebut. Baik, ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka yang kelima iaitu undang-undang. Pada zaman Kesultanan Melayu Melaka terdapat 2 undang-undang bertulis, iaitu Undang-Undang Laut Melaka dan Hukum Kanun Melaka. Tujuan undang-undang ini bagi mengukuhkan kedudukan kerajaan dan juga bagi memastikan rakyat dilindungi. Okey,
Dengan undang-undang ini juga mampu menjadikan Melaka sebagai sebuah kerajaan yang mantap serta unggul pada waktu tersebut. Baik, bagi ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka yang terakhir ataupun yang keenam, iaitu lambang-lambang kebesaran. Okey, lambang-lambang kebesaran menjadi identiti bagi kerajaan Melayu Melaka waktu tersebut, malah menjadi simbol kehebatan keistimewaan sultan yang memerintah pada waktu tersebut. Okey, antara lambang-lambang kebesaran yang digunakan adalah dari segi adat istiadat, penggunaan warna, alat regalia dan juga cap mohon. Seperti yang kita tahu, cap mohon digunakan pakai untuk mengesahkan surat yang dititahkan daripada sultan. Baik, dapat kita simpulkan bahawa ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka telah dijadikan sebagai asas panduan bagi pembentukan sebuah negara bangsa di negara kita. Walau bagaimanapun, pembentukan negara bangsa di negara kita mestilah mengikut acuan kita sendiri. Kita mesti mengikut acuan kita sendiri. Kita sebagai masyarakat mesti bersatu padu, berganding bahu bagi memastikan kejayaan pembentukan negara bangsa negara kita yang hebat, unggul serta mampu bersaing dengan negara-negara hebat yang lain. Okey, setakat ini dulu perkongsian kita. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam ruangan yang seterusnya. Okey, terima kasih kerana bersama dengan saya, Cikgu Sulaiman. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.